Kita di Malaysia ini, kita mungkin kurang perasan benda ini terjadi, tapi ia terjadi yang menyebabkan kita dipandang rendah di pihak dunia. Baru-baru ini saya ingat 6 bulan lepas ada isu-isu yang disebut oleh kerajaan-kerajaan antarabangsa yang macam mengugutlah yang negara kita ini mengamalkan perdagangan manusia. Jadi hari ini kita nak buat announcement daripada aduan yang kita terima daripada kedutaan dan juga agensi tertentu yang mana amalan pengabdian ini sebenarnya masih berlaku dan berlaku di Malaysia sendiri. Berlaku dalam kaedah ataupun dalam keadaan yang kita tengok macam tidak seharusnya berlaku, ya. Antaranya amalan industri ini. Amalan industri membawa pekerja asing ini sebenarnya bukan baru. Ada yang datang naik bot, ada yang datang menyeluduk ke. Ini semua memang terjadi, tetapi mungkin dulu dia tidak dia punya mungkin kurang pendedahan dan juga kurang diketahui umum, ya. Jadi dan mungkin tidak berapa organize. Sekarang ini kita mempunyai yang kita dimaklumkan sindiket yang melakukan segala yang perlu untuk memeras ugut dan mendapat sumber kewangan yang cukup besar daripada pekerja-pekerja ini yang sebenarnya kita tahu dia orang ni susah. Kena jual tanah, kena jual rumah nak datang kemari. Lepas tu datang sini dengan janji gaji yang tertentu, kadang-kadang bagi kurang, mula lambat ataupun kemudahan tak ada, yang sakit pun biar begitu aja. Jadi kita lihat ini satu pengabdian yang luar biasa yang tidak seharusnya berlaku di negara kita, ya. Negara yang kiranya cukup kebajikannya. Jadi kerajaan juga rugi, dikatakan berbilion ringgit disebabkan peranan agensi ini yang mengambil kesempatan daripada sudut kemasukan, membawa masuk pekerja-pekerja yang mungkin tidak cukup syarat, yang yang berpenyakit, yang tak patutnya masuk. Kalau cuba masuk secara normal, mereka tidak lepas. Tapi oleh kerana dia masuk dari sedikit melalui ruang-ruang tertentu, maka mereka ini ada di Malaysia hari ini. Saya dimaklumkan mungkin kita ada 3 juta, ya, orang pendatang asing. Tapi yang pentingnya kita melihat keadaan ini tidak diregulasi dengan betul oleh kerana peranan sindiket yang cukup luar biasa. Masa sebelum ni kita ada sindiket daging. Itu pun luar biasa juga, berpuluh tahun. Ini kita bawa cerita sindiket perdagangan manusia. Jangan marah, ya, pegawai kerajaan, ya. Pegawai kerajaan biasa dan membiasakan diri diorang menyusahkan orang. Sebenarnya saya tak tengok sebab nak menyusahkan orang. Pasal kita kebanyakannya pekerjaan ni orang Islam dan kita percaya kepada janji Allah. Kalau kita bantu orang, definitely takkan tak betul. Jadi kita kena bersungguh nak bantu. Effort itu biar betul lah. Kadang-kadang datang esok, datang lusa. Pada dia tak ada kisah datang esok, datang lusa, datang lagi pun. Tapi pada orang yang kena datang, kena tutup niaga, kena pergi sewa Grab, macam-macam. Jadi kita kena ubah lah. Kita kena ubah. Di peringkat antarabangsa, Malaysia dilihat seakan-akan ayat dalam laporan not making significant efforts. Maknanya seolah-olah tidak buat usaha yang serius. Jadi human trafficking ni diukur melalui Trafficking in Person Report, TIP. Dan Malaysia kita agak sedih tahun ni daripada tier 2 turun ke tier 3 secara rasmi tahun ni, dan statement juga dikeluarkan oleh Amerika Syarikat. Boleh rujuk di laporan yang dikeluarkan oleh Reuters, juga laporan melalui Trafficking in Person
Dan benda ni tak cantik sebenarnya, sebab report ni tier 1 is the best, tier 2, tier 3 level of downgrade menunjukkan penerimaan negara lain terhadap kita. Dan kalau dari sudut in person kita ni nak masuk negara orang absolutely melalui pasport. Kalau tier tu semakin besar angkanya, maksudnya image negara kita agak buruk dari sudut human trafficking ni. Seperti aduan dibuat oleh kedutaan tertentu ni, yang dilihat seperti wujudnya sindiket. Jadi bila ada sindiket, wujudnya elemen rasuah. Bila ada elemen rasuah, wujudlah kelompongan. Dan ada yang kerja sepatutnya kerajaan nak laksanakan akan terbantut disebabkan oleh individu ataupun kelompok yang tidak bertanggungjawab menjadi pengkhianat kepada negara kita. Jadi kita ni nak jadi pemegang pasport yang cukup maknanya harumlah di negara lain, tapi disebabkan manusia yang mengkhianati negara kita ni membuat sehingga kita berada di tier ketiga tahun ni. Dah lah dalam tempoh pandemik patutnya susahlah nak buat, pun ada sindiket yang berjaya memonopoli ataupun mengkhianati kedaulatan negara kita. Dan benda ni juga saya yakin dan pasti kita sebagai rakyat Malaysia yang hari-hari kita berjumpa dengan orang ramai, kita bergerak kulu kilir, kita dah biasa nampak dengan warga asing yang kita pun boleh nampak mungkin, ataupun kenalan-kenalan di sekeliling, orang di sekitar rumah kita, kejiranan kita yang mungkin berstatus pendatang asing tanpa izin. At the first place, macam mana dia boleh datang sini? Itu antara punca-punca berlakunya human trafficking tadi. Ada encouragement daripada sesuatu pihak yang memudahkan mereka masuk ke negara kita dengan tawaran yang pelbagai. Isu ni kita boleh perkatakan sebagai modern slavery ataupun perhambaan cara moden sebenarnya. Ya? Macam Piramli cakap, jual orang lagi untung daripada jual unta kan. So apa yang dapat saya komen dekat sini ialah di ketika saat kita mengalami pandemik COVID-19 yang mana aktiviti ekonomi tak berjalan, dan dalam jangka masa tersebut juga kemungkinan kita ada hampir 2 hingga 3 juta pekerja-pekerja asing dalam negara. Daripada kita mengambil pekerja asing daripada luar negara yang baru, baik kita utilize apa yang sedia ada je. Memang tidak dinafikan pekerja asing ni ada signifikan dari sudut pembangunan ekonomi negara, tapi kita tak boleh ajar negara kita membangun menggunakan 100% tenaga kerja daripada negara-negara asing. So how we going to develop our own model, our own people, our own resources? Jadi saya minta kerajaan pada hari ini tolong semak balik. Baru-baru ni dengar kelulusan diberikan kepada syarikat-syarikat swasta, puluhan ribu pekerja-pekerja asing daripada negara-negara sumber, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Indonesia. Kaji balik isu ni. Kita nak bantu kerajaan untuk pulihkan ekonomi negara. Apabila perancangan seperti ini dilaksanakan oleh pihak kerajaan, seakan-akan membunuh pembangunan ekonomi yang sedang rancak berjalan sekarang. Jadi utamakan pekerja-pekerja tempatan. Kalau tidak, di mana peluang untuk kerajaan memperbaiki taraf dan sosioekonomi rakyat yang tengah susah untuk pulih daripada zon M40 dan B40 akibat COVID-19. Jadi dari segi ini saya minta kerajaan tolong kaji balik apa-apa pun untuk mengambil pekerja-pekerja asing ni, bawalah kepada pihak-pihak tertentu, pihak kabinet ke, pihak parlimen ke untuk kelulusan. Sebab sekarang ni bukan macam dulu lagi dah. Sekarang ni lulus kat kementerian je, pegawai saja. So jadi kalau boleh benda ni diubah. Kita tak nak negara kita ni masih dilabelkan sebagai negara kleptokrat, rasuah dan semua tu. Kita nak ubah, kita nak ubah benda-benda ni semua. Bila kita pergi mahkamah, kebanyakan pertuduhan tu dibuat pada warga asing. Dan majikan terlepaslah tidak ada pertuduhan yang dibuat atas majikan. Jadi ini realiti yang terjadi di mahkamah. Dan di depo-depo sendiri pun warga asing penuh dengan lambakan warga asing. Jadi kita minta saranan sekiranya pihak berkuasa yang ingin membuat satu pertuduhan, buatkan satu investigation paper tu kepada pihak yang sepatutnya bertanggungjawab. Yang membawa masuk pekerja asing ni lah yang seharusnya dikenakan pertuduhan. Jadi saya rasa paling penting sekarang ni pihak berkuasa perlu panjangkan pertuduhan ni pada pihak majikan selain daripada pihak
warga asing yang patut dipersalahkan pada peringkat awal.